4. Oh, banyak mikrofon lagi ni pada mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyil karim وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. InsyaAllah tuan-puan, seperti biasa kita mulakan terlebih dahulu kitab yang pertama, iaitu kitab Fiqh Sulamus Sibyan, muka surat 49 tuan-puan. Masuk tajuk baru hari ini. Kita akan masuk tajuk baru, iaitu haid, nifas. Kenal ada 3 jenis darah sahaja. Tidak ada darah yang keempat yang kita ada orang tambah darah keempat, nama dia darah wiladah. Itu tambah. Lepas tu kita kena kenal darah tuan-puan supaya kita tak merapu sangat. Ini ada yang merapu sampai ada 4 jenis darah. Darah apa yang keempat tu? Nama dia darah wiladah. Orang tanya, darah wiladah tu bila? Ketika mana keluarnya bayi, itulah dia darah wiladah. Bayi yang keluar darah yang mengiringi keluarnya bayi itu, itu dia panggil darah wiladah. Itu dia reka sendiri tu. Sebab tu penting untuk kita belajar, walaupun cara asas at least sekurang-kurangnya kita belajar, walaupun basic. Hari ni kita belajar basic lah. Okay, tuan-puan, saya ulang sekali lagi, kita akan belajar tajuk baru pagi ni berkaitan dengan jenis darah. Jenis darah. Kita hanya ada 3 jenis darah sahaja. So, yang pertama nama dia adalah darah haid, yang kedua nama dia darah nifas, yang ketiga istihadah. Itu sahaja. Nanti kita akan bincang. Wiladah itu bukannya darah. Wiladah itu semata-mata melahirkan anak, itu wiladah. Tidak ada kaitan dengan darah. Okey. Dan satu lagi minda kita tuan-puan, orang lelaki, walaupun kita tidak ada darah, kita ada darah lain je. Kita kena belajar juga darah haid nifas ni. Sebab setengah minda orang lelaki, dia kata ini bukan tanggungjawab kita. Tak ada kaitan dengan kita, bukan keluar darah pun kita. Walaupun kita tak keluar darah, tapi tanggungjawab untuk belajar wajib. Bukan sunnah, wajib. Sebab apa wajib? Sebab tanggungan kita ada tanggungan. Kita ada orang yang mesti kita ajar, itu isteri kita. Kalau isteri kita tak tahu bab haid nifas tuan-puan, yang menjadi tanggungjawab adalah suami. Suami yang haram. Kenapa? Kerana suami yang tak ajar isteri dia sehingga tak boleh beza mana haid, mana nifah, mana istihadah, ataupun mana haid, mana istihadah. Terkadang bukan keluar saja darah, bukan confirm haid, tak semestinya haid. Kadang-kadang istihadah, maka dia sangkakan asal keluar darah je itu period. Haid dah hilang dah nama tuan-puan. Keluar je darah, ini period. Keluar je darah, period. Sedangkan itu istihadah, wajib solat. Tapi dia tak tahu macam mana etika solat sambil dalam keadaan darah keluar. Okay, kita tengok dulu haid pagi ni. Kita tengok dulu haid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, syahdan. Syahdan ni tuan-puan selalu kita sebut, ini bahasa Aceh klasik, bahasa Aceh lama. Jangan tuan-puan jumpa orang Aceh syahdan, dia pun tak tahu. Ini bahasa klasik lah, bahasa Aceh klasik. Macam masa kita lah, kan kita kan duk belajar kitab Jawi klasik ni, kitab tua ni. Kitab tua ni tuan-puan, Jawi lama ni,
Kalau kita bercakap bahasa dia, orang Melayu hari ni pun tak faham. Orang Melayu hari ni pun tak faham bahasa-bahasa tua ni, bahasa-bahasa lama ni. Begitu juga orang Aceh pun, dia ada bahasa klasik dia, dia ada bahasa tua dia, dia ada kitab tua dia, manuskrip yang lama-lama. Macam kita ni, walaupun usia kita muda, tetapi kita belajar kitab yang tua. Kitab ni lebih tua daripada usia kita. Okey, syahdan ni apa maksud dia tuan-puan? Tanbihum, ini satu peringatan bagi mereka yang lupa ataupun mereka yang lalai berkaitan dengan hukum-hukum syarak yang penting. Sebab tu dia guna ayat syahdan supaya nak menarik perhatian kita, supaya kita ada kesedaran untuk fokus kepada tajuk haid nifas ini secara basic. Sebab tu dia mulakan dulu dengan perkataan syahdan. Ini satu peringatan penting. Bahasa kita dipanggil, ini satu peringatan penting, tanbih. Ai haza munabbihun liman ghafala, itu bahasa Arab. Bermula makna haid itu. Kita nak tengok makna haid. Bermula makna haid itu keluar darah. Jadi haid ni tuan-puan ingat, haid, nifas, istihadah ini dia merupakan terma bagi darah. Satu istilah bagi darah. Jadi darah haid itu keluarnya darah. Haid itu maksudnya apa? Keluarnya darah oleh perempuan. Ini bagi perempuan yang darah tu darah apa? Darah yang beradat keluarnya. Ini bahasa kita, keluar darah yang beradat. Dia panggil yang normal bagi perempuan, yang beradat bagi perempuan. Keluarnya perempuan yang macam mana? Bukan semua perempuan apabila keluar saja darah terus kita boleh panggil haid. Tidak. Dia ada, dia panggil ciri-ciri perempuan. Perempuan yang sampai umurnya 9 tahun takriban. 9 tahun takriban. Kalau dari kitab, setengah kitab dia nak ringkas, dia hanya sebut 9 tahun. Dia tak sebut takrib. Tapi yang lebih tepatnya adalah takrib lah. Takrib ni maknanya lebih kurang. Okey. Darah yang keluar bagi perempuan yang umur dia mula 9 tahun lebih ke atas. Kalau bila bawah daripada 9 tahun itu tidak dinamakan darah haid. Contoh 8 tahun. Dah ada darah, belum dinamakan darah haid. Itu darah apa? Itu darah istihadah. Ingat, dia 3 jenis darah ini. Pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadah. Kita nak bincang 2 je. Haid, nifas. Satu lagi, kalau bukan haid, kalau bukan nifas, confirm istihadah nama dia. Istihadah ni darah yang tidak ada kaitan dengan hukum. Maksud apa tidak ada kaitan dengan hukum? Kalau ada darah istihadah ini tetap berjalan seperti biasa. Tetap solat. Macam biasa. Kenapa? Kerana dia tidak ada hukum darah istihadah itu. Seolah-olah macam orang yang tidak keluar darah. Itu kita nak kenal darah haid dan nifas. Apabila haid dia ada hukum dia, nifas dia ada hukum dia. Yang kata takrib itu lebih kurang itu, yakni hampir 9 tahun. Dia kata hampir 9 tahun, dekat-dekat nak masuk 9 tahun. Yang kata hampir itu iaitu tak lebih ni kurang lah, tak lebih daripada 15 hari serta malamnya, yakni 15 malam. 15 hari, 15 malam, hendak cukup 9 tahun. Jadi yang kata lebih kurang 9 tahun lebih itu, lebih kurang 9 tahun. Kalau 9 tahun lebih okey. Masuk kurang itu, sebab tu dia panggil takriban ni lebih kurang. Cuma bahasa kita nak mudah, panggil 9 tahun ke atas itu mudah. 9 tahun ke atas itu untuk mudah.
Sampai umur 9 tahun ke atas, datang darah, kita cek ada ciri-ciri darah haid, maka dihukumkan haid. Itu mudahnya. Tapi tepatnya 15 tahun, 15 hari, 15 malam, nak cukup 9 tahun tu dah mula kira darah haid. Dia lebih awal bagi perempuan. Tapi bagi lelaki tepat, tahdidan 9 tahun tepat mimpi keluar air mani, baru dinamakan air mani. Tapi kalau masih 15 hari lagi nak cukup 9 tahun, mimpi ada persamaan air mani, tak dinamakan air mani. Walaupun ciri air mani komplit, ciri warnanya, ciri dia punya cara terpancutnya, cara pancutannya, ciri baunya sama dengan air mani. Yang tak cukup syaratnya ialah umur 8 tahun lebih, 8 tahun 11 bulan, 15 hari. Lagi 15 hari nak cukup 9 tahun. Mimpi keluar air mani ciri sama, tetap tak nama air mani. Tak boleh dihukumkan lelaki itu balik. Perempuan berbeza. Perempuan bukan tahdid, bukan tepat 9 tahun lebih kurang. Maksud lebih okey, 9 tahun 1 hari okey, itu mudah kira. Yang kurang itu pun dikira juga sampai umur. Cuma kena ingat kurang itu lagi 15 hari 15 malam baru cukup 9 tahun. Dah mula dikira. Okey. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Ataupun lebih umurnya daripada 60 tahun. Tak cukup 9 tahun, ataupun lebih umur 60 tahun ke atas, keluar lagi darah. Contoh dia keluar darah 8 tahun lebih, tak dikira haid. Yang seorang perempuan ni pula keluar darah usia dia 60 tahun lebih ataupun 70 tahun. 70 keluar darah, itu bukan lagi darah haid. Sebab dia darah haid ini dia ada sempadan ataupun ada tempoh yang diperuntukkan. Tempoh dia bukan mesti 9 ke 60 tahun. Dalam tempoh itu sahaja yang keluarnya darah bagi perempuan ini dinamakan darah haid. Cukup syarat-syarat perkiraan. Okay. Maka tu tafsir bagi kata keluarnya darah perempuan kalau tak cukup 9 tahun dan jangan lebih daripada 60 tahun. Maka jika kurang maka yang awal depan dulu. Maka jika kurang umurnya daripada 9 tahun takrib, tak sampai 9 tahun takrib, atau lebih umurnya daripada 60 tahun, jawab dia, maka yang kedua maka bukan darah haid. Apa bukan darah haid? Wajib sembahyang. Itu dipanggil darah istihadah. Umur 70 datang darah, itu dipanggil darah istihadah. Umur 8 tahun datang darah, itu darah istihadah. Wajib sembahyang seperti biasa. Cara dia nak buat, kita dah belajar cara ambil wuduk. Bagi orang yang sahibud darurah, bagi orang yang special case, wuduk dia ada tambahan peraturan. Kalau keluarnya darah sentiasa keluar macam darah haid, maka tetap dia sembahyang. Kan ini bukan darah haid, ini darah yang istihadah. Cara dia wuduk seperti biasa, cuma ada peraturan tambahan. Peraturan tambahan dia tunggu masuk waktu dulu. Yang keduanya apabila masuk waktu, yang keduanya dia kena basuh najis. Lepas basuh najis, basuh darah terlebih dahulu. Yang ketiga dia kena tahaffuz. Tahaffuz ni maknanya dia kena pakai pampers ataupun balut, bagi ketebalan balutan itu kadar zon hati kita tak boleh, orang panggil apa, keluar dah darah. Ataupun darah keluar dia tak meresap, tak meresap keluar. Kemudian peraturan seterusnya selepas tahaffuz, seterusnya ambil wuduk. Yang kelima, selepas ambil wuduk segera solat. Dia tak boleh delay, tak boleh tangguh-tangguh, segera solat. Itu 5 peraturan tambahan bagi orang yang darahnya sentiasa keluar, bukan darah haid.
tapi darah istihadah. Bukan darah haid, hanya dinamakan darah fasid. Lagi, darah fasid ni darah apa? Badal, nama darah lain, darah istihadah. Darah fasid ni tuan-puan, ni nama dia, darah fasidun. Yang lain darah istihadah. Orang tua dulu kata darah penyakit. Darah penyakit, bukan darah haid, bukan darah nifas. Darah yang fasik ataupun darah yang istihadah. Okey, nanti kita ada di sebelah ni tuan-puan, nanti kita akan bagi ringkasan dalam bentuk perkiraan dia dalam bentuk sifir. Kita nak kenal darah haid itu, dia ada 3 formula ringkas. Basic saja tuan-puan. Hari ni kita belajar basic saja. Macam mana nak kira darah haid 24 jam, macam nak kira tempoh 15 hari. Itu nanti sifir ataupun formula dia. Okay, dan tersebut di dalam kitab Mizan Sya'rani. Ini dia nak bincang pasal apa tuan-puan? Pasal isu hak usia putus haid. Dalam qaul yang muktamad umur 60 tahun, itu qaul muktamad. Sebab itu dikira selepas umur 60 datang darah bukan lagi haid. Itu dia punya peruntukan dalam mazhab kita. Cuma ada qaul lain, ini dia nak sebut. Ini seorang ulama besar dalam mazhab kita, dan tersebut di dalam kitab Mizan Sya'rani. Dalam mazhab Syafi'i, pada tu maksud dalam mazhab Syafi'i. Mizan Sya'rani ni panggil Mizan Kubra bagi Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kitab fiqh 4 mazhab. Mizan Sya'rani, nama ringkas. Apa kata Imam Sya'rani? Tiada ta'yin, tiada tertentu masa putus asa daripada haid. Masa panggil apa? Masa habis haid dengan sekian-sekian tahun. Tidak ada peruntukan khusus 60, 65, 70, tidak ada peruntukan khusus. Ini qaul yang lemah, bukan qaul yang kedua. Macam kita biasa kita pakai qaul pertama, qaul yang kuat itu 60. Hanya ikut ghalib adat orang negeri tersebut. Dia ikut uruf budaya ataupun dia ikut orang panggil gaya hidup negara ataupun negeri tertentu. Dia tak sama. Kita cara gaya hidup kita, gaya pemakanan Nusantara ini tuan-puan ataupun Malaysia ini biasanya menopause habis awal. Contoh-contoh. Negeri lain, negara lain mungkin 70 barulah berhenti darah haid. Ini qaul yang kedua. Tapi ikut takrir Imam Syafi'i, ikut pengalaman dan pengalaman dan uji kaji ataupun eksperimen yang telah dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i, dia dah merantau beberapa negara. Berarti Imam Syafi'i ini tuan-puan sangat halus dia punya hukum dia, sebab dia bukan hukum melalui teori sahaja. Dia merantau untuk bahai nifas saja ni, dia merantau ke beberapa negara untuk tajribah, untuk buat kajian secara lapangan. Bukan kajian ramban, bukan. Dia berada di lapangan. Pergi satu negara, hidup di satu tempat, bahkan dia kahwin dengan orang tempat itu untuk dia buat uji kaji berkaitan dengan haid, darah haid, warna darah, dan bagaimana orang satu-satu negara ini berapa lama tempoh usia haid dia. Ini kehalusan hukum yang dikeluarkan dalam mazhab Imam Syafi'i berdasarkan pengalaman dan tajribah uji kaji ni bahasa sains, maaf kita panggil kajian. Dan kajian dia bukan kajian menggunakan sampel ramban, bukan. Dan kita belajar sains sosial tuan-tuan,
Kalau tuan belajar dalam sains penyelidikan sains sosial, saya pernah belajar paper tu, memang kita kena pergi, kita ikut teori kajian. Kalau teori kajian Rambam, kita pergi Rambam bertumpuk sampel, kita tanya. Itu dipanggil kajian Rambam. Ada teori dipanggil accidental. Maksudnya teori accident. Accident ni lebih kurang Rambam juga. Kita bertemu dengan siapa je, kita tak kaji pula latar belakang dia, terus kita tanya untuk dapatkan info. Ada yang paling tepat ialah kita menggunakan sampel lapangan. Ini paling tepat. Kalau kita nak kaji orang asli, kita kena duduk dengan dia. Seminggu, sebulan duduk dengan dia. Tengok gaya makan dia, gaya tidur dia, life dia macam mana. Itu kajian yang tepat. Dia panggil lapangan. Ini yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i ni dia kahwin. Sebab tu kahwin ramai. Dia nak kaji ni, dia kahwin dengan orang setempat itu. Apa yang dikeluarkan oleh ni qada dhaif tu apa? Kalau muktamad pakai umur tu 60. Qada dhaifnya Imam Syafi'i, Imam Sya'rani kata tak dikhususkan usia. Dia berdasarkan urus setempat. Mungkinlah negara kita ini 60 tu masih orang ada period lagi, 65 kadang-kadang ada period lagi. Tapi di tempat kita dah tak ada dah. 65 dah tak ada dah. Tempat kita pun masih guna pakai qaul muktamad 60 tu, cantik, dia lebih kurang sama. Cuma adalah segelintir tu 61 masih ada haid, 62 masih ada haid. Baik, siapa Imam Sya'rani ni? Ini untuk kenal sahaja tuan. Untuk kenal Imam Sya'rani ni seorang tokoh besar. Seorang orang tokoh besar dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang sangat alim dalam ilmu fiqh. Nama dia Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Dia seorang ulama sufi yang besar, bukan sahaja alim fiqh, dan dia juga merupakan seorang ulama sufi yang besar. Dan gurunya ramai. Ini Imam Sya'rani untuk pengenalan ringkas kita. Gurunya ramai. Satu lagi kelebihan orang dulu, tuan, ulama besar dulu, bukan saja guru dia ramai, tapi dia belajar satu-satu kitab itu ratusan kali. Ini kehebatan dan keberkatan yang ada pada ulama kita zaman dahulu. Pernah ditanya oleh murid Al-Imam Sya'rani. Murid dia tanya, tuan guru belajar satu-satu kitab berapa kali? Lalu dia tanya, kitab apa? Dia tanya, nak tanya ni kitab apa? Kalau kita lah, Bayuk belajar berapa kali Bayuk belajar kitab? Bayuk pun tanya balik, kitab apa Ustaz? Sulamus Sibyan. Orang Bayuk kata 500 kali. Lalu muridnya tanya, muridnya jawab, seperti Sahih Bukhari. Lalu dia jawab, Sahih Bukhari. Dia kata dia khatam lebih kurang 500 kali. Keberkatan masa orang dulu. Kita tuan hari ni sekali khatam tu hebat dah. Kalau boleh satu kali khatam itu, Sulam Sibyan ni lebih kurang 12 tahun khatam. Saya belajar dulu 5 tahun je, 5 tahun lebih khatam kitab ni tuan. Tu lama lah, 5 tahun lebih tu. Kali pertama saya khatam 3 tahun lebih. Kali kedua khatam 5 tahun lebih. Ni kitab ni. Sebab kali pertama baca cepat sikit, kali kedua detail sikit, tu jadi 5 tahun lebih. Tapi okey lagi 5 tahun lebih, tak lama lagi. Pengalaman saya paling lama adalah kitab Matla'ul Badraini wa Majma'ul Bahrain. Hampir 12 tahun tak khatam lagi. 12 tahun. Tak larat tunggu tuan. Dia mula kena sabar sungguhlah. Sabar macam-macam. Syaitan kacau. Bila nak kerja ni, bila nak kerja. Ngaji lama dah tua dah ni. Syaitan dia kacau suruh kerja. Walah sambil mengaji boleh kerja ke? Tapi syaitan dia pandai. Dia kata bila nak kerja ni? Jawab dah, aku dah kerja dah. Dia kata cari. Itu pun cara Tok Guru nak bagi cepat. Baca matlak ni tuan-tuan. Walaupun matlak ayat ni lagi tebal.
Matlaat ni nipis je. Walaupun nipis, tapi perkataan dia ni sangat ringkas. Dia tak boleh baca cepat. Kali baca 2 baris, 3 baris, 4 baris. Paling banyak tunggu baca 5 kena baris. Itu style kita. Memang style kita baca tak banyak tuan-tuan. Dia banyak bercakap daripada baca. Kalau style orang lain baca, dia baca satu titik kurang. Itu style orang lain. Dia macam-macam style lah. Setiap guru ni ada style dia. Cara untuk guru buat tuan-tuan, masa saya belajar dulu, ada mula dengan base, kitab pertama tu kan taharah. Ada satu kuliah mula taharah. Ada satu kuliah untuk guru mula belakang, iaitu kitab jual beli. Jadi kita asin rubuk ibadah, asin muamalah, asin. Jadi dia ada 2 kuliah. 2 kuliah itu pun makan masa lebih kurang 12 tahun. Bayang kalau kita satu kuliah. Itu dulu tuan-tuan, dulu masa saya belajar setiap minggu, bukan sebulan sekali. Setiap minggu. Kalau hari Selasa tu matlaat, setiap Selasa matlaat. Dalam seminggu kami baca 5 kitab je. Ahad satu kitab, Isnin satu kitab, Selasa satu kitab, Rabu satu kitab. Kami jarang baca. Kami tu ada yang Tok Guru tak baca sebab malam Jumaat kan. Tak baca. Jumaat baca balik. Iman Sya'rani ni tu, kembali balik kepada Iman Sya'rani. Tu hebat Iman Sya'rani, dia baca 500 kali. Satu lagi tuan-puan, kalau baca sejarah Iman Sya'rani, guru dia, sebab hebat ni, guru dia orang hebat. Guru dia nama Sayyidi Ali Al-Khawas, seorang alim besar mazhab Syafi'i, ulama sufi. Sebab tu dia boleh jadi sufi juga. Guru dia ni Sayyidi Ali Khawas, seorang alim daqiq, daqiq ilmunya sangat halus. Tu guru dia. Sebab tu kita nak kenal orang tu, kena tengok guru dia. Sayyidil Khawas Al-Sayyidi Ali Al-Khawas ini seorang yang ilmunya daqiq, ilmunya halus, menguasai ilmu fiqh, seorang tokoh besar dalam bidang sufi. Dia wali lah. Kita nak tahu wali dulu tuan-tuan, dia biasa dia guna macam mana? Seorang ulama sufi besar. Kalau dia sebut dalam kitab seorang ulama sufi yang besar tu, tu biasanya dia adalah wali Allah. Sayyidi Ali Khawas ni walaupun dia alim sufi dan fiqh dia alim, dia seorang yang humble, sangat tawaduk. Kerja dia meniaga, berniaga ni, dan sambil dia kerja profesional dia secara profesionalnya dia sebagai tukang jahit. Dulu ni tuan, sebab tu nama kalau tuan belakang tengok di belakang tu ada nisbah nama di belakang. Ada yang nisbah tukang jahit Khawat, ada yang nisbah di belakang itu Haddad. Haddad itu tukang besi. Contoh wali Allah yang terkenal tuan-tuan, wali Allah yang terkenal di Yaman, dia ada mengarang kitab, banyak kitab-kitab sufi dia, kitab tasawuf dia karang. Abdullah Al-Haddad Al-Yamani. Haddad Yamani. Haddad itu apa? Gelaran pekerjaan dia. Dia seorang tukang besi, bengkel besi. Dia buka bengkel besi. Tukang besi. Mula dengan tukang besi ya, belum nak jadi tokel tu. Biasa je ulama-ulama tuan-tuan. Orang tanya tuan-tuan, ni tambahan tuan-tuan. Orang tanya rahsia yang tidak dibongkar oleh orientalis. Rahsia ni sangat sukar untuk kita buat, tapi kalau boleh buat memang hebat orang sufi. Kenapa diorang ini, apa rahsia yang kita tak nampak? Yang kita nampak keuntungan, nak kaya, bukan itu je. Memang kalau orang nak kaya, Nabi sebut kekayaan, sumber kekayaan datang daripada berniaga. Itu kita tak nafi, semua orang tahu. Yang hadis 1/10 itu jelas, kita pun tahu. Selalu banyak orang sebut hadis. Sumber rezeki datang daripada perniagaan, iaitu 1/10. 9/10. Hanya satu sahaja daripada sumber lain. 9/10 dia berada dalam bidang perniagaan. Jadi satu sahaja tuan yang kita duk kejar itu
hanya berada pada 1/10. 9 lagi sumber rezeki di mana? Berada di niat perniagaan. Itu kita maklum, kita tahu. Tetapi rahsia kita tak tahu. Bukan keuntungan sahaja, rahsia lain yang tidak dibongkar. Antaranya tuan-tuan, dia banyak, rahsia dia sangat banyak dalam bidang perniagaan. Tapi salah satu saya nak sebut tuan-tuan, yang relate dengan bidang sufi ni, cara untuk kita tundukkan ego kita melalui perniagaan. Sebab ulama tuan-tuan, kalau kita pergi di luar negara, kadang-kadang dia tokek, tapi dia sanggup. Hamba dia ni tuan-tuan, dia sanggup, walaupun dia tokek besar, tapi dia duduk tepi jalan, seolah-olah dialah khadam penjual. Penjual jual tepi jalan. Kaya, dia kaya, tetapi dia boleh jual tepi jalan. Kenapa? Dia nak menundukkan ego dia. Tuan-tuan mungkin tak pernah nak koyak muka malu kita duduk tepi jalan ni tuan-tuan. Nak jual tepi jalan ni bukan senang. 12 tahun, 15 tahun dulu saya pernah buat. Sekarang ni jarang lah. Saya jual tepi-tepi jalan, pergi di carnival, pergi di event. Nak koyak muka ni tuan-tuan bukan senang. Sebab ego kita ni, ego. Orang kata, oh, kita yang duk kata macam-macam, duk buat andaian sendiri. Mungkin orang tak kata pun kita. Bukan senang. Jadi ulama ni tuan-tuan, macam mana dia nak koyak ego dia, nak rasa nak buang malu dia, supaya dia tak nak rasa dia ni hebat. Kita duk rasa malu tu sebab kita rasa hebat. Siapa aku ni? Aku ni takkan aku nak duduk tepi jalan. Takkan aku nak jual kuih tepi jalan. Takkan nak jual apa nama ini, nasi tepi jalan. Nampak? Takkan nak jual daging tepi jalan. Nampak tak? Orang tengok, alah, apa standard? Nampak? Kita kira hati kita nak standard. Nak orang pandang mulia, nak orang pandang hebat. Tokek hebat, tokek. Hebat. Tokek duduk dalam office. Nak jual tak reti pun. Itu bukan cara Nabi. Nabi dia bermula zero. Dia sendiri yang menjual di pasar. Dia sendiri duduk tepi jalan. Bukan dia duduk dalam apa nama ni, bilik ekon. Yang menjualnya adalah anak-anak buah dia. Bukan. Nabi dia sendiri menjual. Maknanya dia ajak orang buang ego. Dia sendiri yang dah buang ego dia. Dia ajak orang untuk sentap perasaan malu depan orang, perasaan rasa hina. Buang semua. Kerana memang itu standard kita. Standard kita hina. Apa rasa malu? Imam Ghazali tuan-tuan, bagaimana dia sentak buang guru dia, bukan dia. Guru dia buang kemaluan dia. Kemaluan pula. Perasaan hebat dia. Kerana sebelum dia berpindah kepada bidang tasawuf, dia seorang pakar dalam bidang fiqh yang dipuji, yang dipuja, yang standard dia berada di kemuncak. Ketika tu tuan, perasaan dia rasa dialah tokoh besar dalam bidang fiqh. Ketika tu belum tasawuf. Bagaimana guru dia nak buang ego dia, nak buang rasa mulia dia hebat. Permulaan dia tuan bukan mengaji macam kita. Sebab Imam Ghazali dia dah alim, tak perlu baca kitab macam kita. Yang kena buat adalah praktikal di lapangan. Guru dia suruh apa? Bukan suruh menjual. Lebih teruk daripada menjual lagi. Menjual tu biasa je. Guru dia suruh setiap hari ambil air, siram jalan yang dilalui oleh orang ramai. Dulu bukan jalan tar tuan, jalan raya dulu ni bukan jalan tar. Jalan yang ada debu-debu ni. Maka setiap pagi Imam Ghazali yang jubahnya tebal, orang puji ulama yang besar, maka dia nak buang ego. Guru dia nak buang ego, ni guru tasawuf. Pergi jiru, bawa angkut air, pergi jiru jalan, angkut air, pergi jalan. Yang penting kena duduk tepi jalan yang orang tengok dia, orang pandang hina dia, orang pandang lekeh dia, orang pandang dia tak standard. Itu yang kita nak. Itu payah nak buat tuan. Malu kita tu. Macam-macam perasaan malu. Saya dulu macam-macam tuan. Orang tak kata pun. Kita rasa malu. Menjual tepi jalan rasa malu. Malu apa? Kita tak mencuri, tapi syaitan dia kacau.
Apalah ustaz ni jual, tak ada duit ke? Kita rasa macam tu. Sebenarnya kita bukan mencuri pun. Nampak tak? Itu rahsia besar dia tuan. Kenapa imam-imam besar dia terlibat di dalam menjual? Habis, sambung baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan bermula, kita masuk sifir dia tuan. Ini antara basic formula, kita akan bagi dalam bentuk formula ataupun sifir untuk kita kenal haid. Dan bermula mubtada tuan. Dan bermula sekurang-kurang haid itu sehari semalam. Jadi sehari semalam tu khabar. Sehari semalam ni merujuk kepada masa tu pana. Haid ni jangan tengok kuantiti, bukan kuantiti darah, tidak. Bukan kuantiti darah, kadar masa dia. Jangan duk tengok satu sudu macam tu. Okey, ini sifir pertama tu pana, formula pertama. Dan bermula sekurang-kurang haid itu sehari semalam. Okey, kadar pertama tuan ataupun sifir pertama kita nak tahu kadar masa paling pendek untuk dinamakan haid. Berapa lama kadar paling pendek? Sebab tu kadang-kadang tuan, kalau orang tak tahu formula ni kena alert orang perempuan. Dia datang darah haid, dia tak catat pun, tak catat. Sebenarnya memang kena catat. Walaupun dia confident, kadang-kadang kena orang panggil badan dia tak berapa hormon, tak apa cantik, kadang-kadang bukan haid pun. Walaupun memang dia confident, setiap datang darah tu setiap bulan memang datang haid. Dia kena catat. Sebab apa? Sebab kita kira kadar masa. Jadi formula ni tuan ada 3. Pertama, kadar masa paling pendek haid. Yang kedua, kadar masa paling panjang haid. Dan yang ketiganya, kadar masa ghalib ataupun biasa haid. 3 ni. Ini 3 sifir simple untuk kita kenal haid. Kita tengok sifir yang pertama ataupun formula pertama. Kadar paling pendek haid bila? Sehari semalam. Iaitu kadar paling pendek haid, tempoh dia 24 jam. Bermula datang darah pertama, datang darah. Kena catat pukul berapa dia datang darah, sebab kita nak tengok cukup tak 24 jam. Kalau cukup 24 jam dinamakan haid. Iaitu yang kata sehari semalam tu 24 jam. Dan jikalau berputus-putus darahnya sekalipun, 24 jam ni tuan-puan, tempoh 24 jam ini kita nak kira. Ini kadar masa paling pendek Nak kira bila mula dia datang sampailah cukup 24 jam. Dalam tempoh bila? Dalam tempoh 15 hari. Dia tak datang terus 24 jam non-stop, tak, dia berhenti. Datang 2 jam stop, sejam, datang balik 5 jam stop 2 jam, datang balik 5 jam stop sejam, datang balik. Jadi walaupun berputus-putus darahnya, mana berputus ini datang stop, datang dia berhenti, datang dia berhenti, dia tak berhenti, tak bukan jenis mengalir tanpa berhenti, bukan. Bukan mengalir macam keluar darah bisul tu, bukan macam tu. Jangan bayang macam tu pengsam lah. Dia datang sangat sikit dan bukan orang panggil mengalir tanpa henti, dia berhenti. Dihimpun, jika dihimpun campur sekaliannya, di total sekaliannya kadar masa itu di dalam lingkungan 15 hari 15 malam itu, ada yang dapat 24 jam atau lebih, yang lebih daripada 24 jam, maka jawab dia, maka hukumnya haid sekalian itu. Haid ke semua masa yang kita kumpul itu, semua haid. Contohlah mudah nak faham. Datang 1 hari bulan, tanda pukul berapa. 1 hari bulan tu hanyalah datang 5 jam saja. 2 hari bulan sambung lagi.
datang 5 jam. Baru 10. 2 hari belum lagi haid, baru 10 jam. Hari ketiga datang 2 jam, baru 12 jam. Hari yang keempat datang 8 jam. Total baru 20 jam. Hari yang kelima datang 5 jam, cukup 24 jam. Dah lebih dah, jadi 25 jam. Maknanya hari kelima itu kita totalkan kadar jam, kadar masa dia cukup, maka kesemua 5 hari itu bermula daripada 1 bulan sampai 5 bulan, kesemuanya dikira haid. Kenapa? Kerana cukup masa ataupun kadar masa sekurang-kurang haid. Sekurang-kurang ini paling pendek, paling minimum masa haid. Dia kira minimum, maksimum, normal. 3 sifir itu, 3 kadar masa itu. Masa minimum, masa maksimum haid, dan masa normal haid bagi orang kita. Ya, masa orang kita ni mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i yang kaji ni, nombor 7 hari, ada nombor 8, ada nombor 5. Kepelbagaian itu mengikut berdasarkan orang tertentu. Okey, saya tak tahu mana. Dan masa putus-putus hukum haid juga atas qaul yang mu'tamad. Masa putus-putus tu, tu tak perlu qada 5 hari tu tuan-puan, kan dia ada stop tu. Stop berapa jam tu. Kebetulan stop itu tempohnya boleh solat. Kan tak datang 3 jam tak datang. Tak datang 3 jam tu dia panggil tempoh suci dalam haid. Tempoh suci tu nak kena solat tak? Qaul mu'tamad tak payah. Kenapa? Kerana dikira haid kesemuanya 5 hari itu. Itu qaul mu'tamad, tapi qada'ih dikira. Kita ambil qaul yang mu'tamad. Dan sebanyak-banyak haid itu 15 hari 15 malam. Baik, ini sifir yang kedua ataupun formula kedua. Yang kedua tuan-puan, iaitu dia panggil tempoh maksimum haid. Paling banyak haid hanya 15 hari 15 malam. Lebih hari ke-16 bukan lagi haid. Adapun darah yang terbit tiada sampai sekurang-kurang haid atau yang lebih daripada sebanyak-banyak haid, itu adalah darah istihadah. Contohlah, dia datang darah tapi tak cukup 24 jam. Walaupun 6 hari dah kira tak cukup 24 jam. Tak datang-datang sampailah lebih 15 hari, tak datang. Dia datang 6 hari saja. Tapi 6 hari dia datang itu totalnya tak cukup 24 jam. Hari ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 sampai 15 tak datang-datang. Hari ke-16 datang lagi, itu kira lain. Dan kira disambung pula dengan hari ke-5, jangan. Dia sebab tu nak tahu maksimum 15 hari. Sehari yang ke-16 datang lagi, itu permulaan perkiraan baru. Kena kira lain. Sebab tu kena faham 3 ni. Kadar masa maksimum, minimum, maksimum, normal. Maksimum berapa? 15 hari 15 malam. Hari yang ke-16 bukan lagi haid. Kalau tak cukup 24 jam bukan haid. Lebih 16 hari bukan haid. Habis itu apa dia? Itulah kita panggil istihadah, wajib solat seperti biasa. Adapun darah yang terbit tiada sampai sekurang-kurang haid, tak sampai 24 jam. Walaupun 6 hari dah total, tak sampai 24 jam. Atau yang lebih daripada sebanyak-banyak haid. Haid paling maksimum 15. Hari ke-16 datang lagi, bukan haid. Darah apa? Itu adalah darah istihadah, wajib solat. Habis. Dan ni tambahan tuan-tuan, ni sifir yang kena tahu juga, ni tambahan yang keempat. Nombor dia tak sebut dalam ni, ada yang sebut kat bawah tu. Nomornya tu pun 7 hari 7 hari ni dia panggil kadar tempoh masa normal haid. Ada 7 hari, ada 8 hari. Tengoklah adat. Dia tiap perempuan ni dia beradat tak sama. Ada perempuan ni 5 hari. Nomor dia kadang-kadang 7 hari. Kadang-kadang ada 8 hari, tak sama. Cuma umumnya biasa disebut dalam kitab 7 hari bagi perempuan Asia. 7 hari. Dan bermula sekurang, ni tambahan sifir yang keempat. Dan bermula sekurang-kurang suci antara 2 haid itu 15 hari 15 malam. Okey, yang ni tuan-tuan, dia nak tahu apa dia ni? Ini formula minimum dengan maksimum tempoh suci. Tempoh suci. Tempoh nak datang pula darah haid yang kedua. Ada kadang-kadang tuan-tuan 2 bulan dia tak datang darah haid. Boleh?
3 bulan. Okey, sebab apa? Sebab kita kena tahu tempoh minimum suci dia. Paling pendek suci dan paling panjang suci. Dia ada paling pendek, panjang tak ada. Sebab tu dia boleh jadi 3 bulan dia tak datang haid okey, 4 bulan tak datang haid okey, setahun tak pernah datang haid okey. Sebab paling minimum suci adalah 15 hari. Sebulan ni tuan, 15 hari dia kena suci, 15 hari dia datang haid. Sebab tu sebulan dia tak datang 2 kali, jangan kita buat peni pula. Sebulan datang 2 kali haid. Itu tanda dia pening lah tu. Nak orang lelaki tuan. Orang lelaki memang double pening. Dia tak ada darah, dah mengaji tak habis. Orang perempuan, dia walaupun mengaji tak banyak, tapi dia praktikal, dia tahu. Dia kebiasaan. Sebab tu orang perempuan dia belajar haid cepat dia dapat. Sebab dia memang dia tahu. Kita ni bela 3 kali duk bela lagi darah. Tak pernah tengok darah. Ni mengaji tak. Saya nak express, saya tak cerita color tu. Tak cerita, nak express. Color, dia ada 5 jenis color. Oh, lagi pening kita. Tak pernah tengok color keemasan. Ada color yang darah pekat, brown, biar macam tu. 5 jenis color tu. Tu perempuan dia tahulah. Baik. Tengok formula terakhir tu pan. Dan bermula sekurang-kurang suci. Yang ni bermula masa paling minimum, sekurang-kurang tu paling minimum suci antara 2 haid. 2 haid kedua dengan haid pertama tu adalah 15 hari, 15 malam. Jadi haid pertama kena selam 15 hari. Dan kalau tu macam ni, datang haid bulan ni, nak datang bulan depan tu kena 15 hari, tempoh paling minimum suci. Kalau suci tak cukup 15 hari, itu bukan haid kedua. Tengok-tengok, ini baru suci 14, ini baru suci 13, dia kena 15 suci. Itu paling tempoh paling pendek suci dia. 15. Nak datang pula haid kedua. Kalau 14 itu problem, itu bukan haid. Itu mula istihadah. Okey. Paling panjang, paling panjang tak ada. Itu disebut. Dan tiada had bagi sebanyak-banyak suci. Kenapa? Tidak ada masa yang tertentu bagi tempoh suci dia, tidak ada. Ada orang yang tidak pernah datang suci sepanjang masa, itu dipanggil tidak ada hak suci. Ada orang yang suci sepanjang masa, tidak ada haid. Ada orang pernah datang haid waktu muda, 15 tahun dia pernah datang haid. Kahwin tak datang haid. Ada. Dia kahwin aja, dapat anak pertama, sampai anak bongsu tak pernah datang haid. Sampailah expired. Dia pun tak tahu bila dia menepah. Sebab saya, dia kata anak pertama je saya datang haid. Belum dapat anak pertama saya datang haid. Dapat anak pertama sampailah anak bongsu dah 10 orang anak tak pernah datang haid. Itu dipanggil orang yang orang yang suci sepanjang masa. Ada yang daripada kecil lagi dia tak pernah datang haid. Itu dipanggil suci sepanjang masa. Macam Fatimah Az-Zahra. Kenapa dinamakan Az-Zahra? Nisbah suci sepanjang masa tak pernah datang haid. Habis, settle. Okey, kita terus ke tajuk yang kedua tu, iaitu nifas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, okey, istihadah. Cuma sebelum istihadah ni tuan-tuan, ada sedikit panggil apa? Sebab kita bincang ringkas, sedikit info sahaja. Sebab kita tak bincang dalam-dalam tuan-tuan.
Sebelum nak masuk tajuk yang kedua ni, nifas ni. Okey, untuk orang perempuan yang isu kita bincang isu sikit saja isu dia. Untuk orang perempuan yang beradat, dia ada beradat dia. Ini kes dia beradat 7 hari. Isu pertama. Dia beza tu pandang, dia beza. Walaupun beradat dia sama, tapi beza dia di mana? Okey. Isu pertama, dia datang 7 hari. Hari ke-8 tak datang, ke-9 tak datang, ke-10 tak datang, ke-11 tak datang, ke-12 tak datang, ke-14 tak datang. Tiba-tiba hari terakhir, hari ke-15 datang darah. Itu dia kacau tu. Dia standard 7 hari, lepas 7 hari habis dia mandi lah. Mandi dia solat macam biasa. Tiba-tiba hari yang ke-15 datangnya darah. Nak panggil darah apa? Tak boleh lagi nak mula darah haid baru, tak boleh kira lagi baru. Sebab apa tak boleh kira haid baru lagi? Sebab tempoh maksimum haid 15. Jangan mula kira haid baru. Kena kira haid masih dalam haid ataupun dah tak kira haid, dah kira istihadah. Itu isu dia. Sebab apa tuan-puan? Sebab beradat 7 hari. Yang kedua, datang dalam tempoh haid. Itu jadi muskil, jadi isu tu. Nak kira apa? Kita 7 hari saja. Dah bertahun-tahun dah 7 hari. Tak pernah lebih. Kalau lebih pun jarang-jarang sangat lebih sehari. Ini jawab dia tuan-puan. Jawab dia, kalau dia datang hari yang ke-15, maka dikira haid hari yang ke-15. Itu dikira haid. Kenapa tuan-puan dikira haid? Kerana masih dalam tempoh haid. Kan tempoh haid maksimum haid 15 hari. Datang hari ke-15 walaupun dia beradat 7, hari ke-15 itu tetap dinamakan haid. Jadi 4 hari dah dia solat ataupun dah 7 hari dah dia solat, itu dia solat dalam waktu tempoh, dia panggil dalam tempoh haid. Tak haram lah, sebab kita dah biasa beradat, tak haram. Cuma hari ke-15 datang darah tak boleh solat, tak perlu kira 24 jam. Sebab itu masih lagi sambungan. Hari ke-16 itu baru kira sembahyang biasa macam biasa. Sebaliknya, isu yang kompleks sikit tu, kompleks ni kalau kita tak tahulah. Kalau tahu simple saja. Sebaliknya, dia beradat 7, tiba-tiba hari yang ke-16 datang darah. Ni isu yang kedua. Isu yang kedua, dia beradab datang darah 7 hari. 7 hari. Kemudian datang 16 hari, datang darah hari yang ke-16. Hari yang ke-16 tu datang darah. Jawab dia, maka dikira istihadah. Nak kira istihadah tu mula bila? Mula daripada 8 hari bulan sampai 16 hari. Mula istihadah tu bila? Mula istihadah tu daripada 8 hingga 16. Hanya dikira haid setakat 7 hari saja. Dia beradat 7 hari. Hari yang ke-16 datang darah. Adakah dikira darah haid? Tak dikira haid. Istihadah. Dan nak kira istihadah bila? Istihadah kesemualah. Mula daripada 8 tu, 8 dia dah solat dah, nak kira saja. 8 kan dia dah solat, 9 dia dah solat, sampai 15 hari dia solat. Sampai 15 hari bulan. Maksudnya contoh saja 1 hari bulan ni. Mudah nak kira. 1 hari bulan datang haid, 2 hari bulan datang haid, sampai 7 hari bulan datang haid. Kenapa? Kerana dia beradat setakat 7 hari je. 8 hari bulan datang haid. Sampai 15 hari bulan tak datang haid. Yang datangnya adalah 16 hari bulan datang haid. Adakah dikira haid? Tak. Dikira istihadah. Kalau tadi datang 15 dikira haid, walaupun dia beradat 7. Kenapa? Kerana tempoh maksimum. Tu kena ingat. Tempoh maksimum haid 15 hari. Ini dah keluar daripada tempoh maksimum haid. Sebab itu tak dikira haid, kira istihadah.
Nak istihadah kira daripada mana ni? Takutlah kita faham. Istihadah mula daripada 16 ke? Lepas tu belum tu kena qada tak? Belum tu kan haid lagi. Tempoh haid tu kena qada tak? Tak perlu qada. Kenapa? Kerana dia kira istihadah mula daripada 8 lagi istihadah. Takutlah kita nak kena qada dah ni. Memanglah 16 bulan tu dah istihadah dah. Datang darah 16 bulan dah kira istihadah dah. Tapi tu 7 hari 8 hari yang kita dah solat tu, itu kira istihadah ke ataupun kira haid? Jawab dia kira istihadah. Maknanya memang kena solat pun lepas tu. Habis tu Pak. Kita pergi ke nifas. Jangan dalam-dalam tuan pening. Bukan tuan-tuan pening dengan saya pun pening lagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan bermula makna nifas. Nifas ni pun mudah juga tuan. Jadi tempat payah dia tu. Wiladah tu. Duk pening tuan. Orang kata darah nifas. Ini bukan wiladah. Ini darah istihadah. Dia duk main darah wiladah. Ini darah istihadah. Wiladah. Pening tuan. Kat mana tu yang dia duduk miskin tu? Hak mengiringi baby tu. Kan sebelum baby keluar darah dah. Tu tak hari? Hari tak pernah keluar. Orang yang pernah bersama dalam labor room tu. Kan sebelum keluar baby dia keluar darah tu. Darah tu yang darah dihantam darah wiladah. Darah tu istihadah, wajib solat. Contoh dia sakit nak salin topan 5 jam. Dan dua waktu terlepas duk tahan sakit. 2 waktu itu wajib dia solat walaupun keluar darah. Wajib solat. Kalau dia boleh solat, sakit ke sakit, solatlah. Tapi dia tak boleh, contoh dia musyaqqah, sukar nak solat. Walaupun keluar darah, 2 jam itu wajib qada. Kerana itu bukan darah nifas. Yang kita duk panggil darah apa tu? Darah istihadah. Darah wiladah. Mana ada darah wiladah? Lagi satu tumpuan orang hantam darah wiladah yang tak kena. Baby keluar, kan darah tu sambil-sambil itu kan dia keluar kan. Baby keluar, darah pun keluar. Bukan selepas baby keluar, bukan. Sambil tu. Sambil baby tu melekat di baby tu darah tu. Itu bukan darah wiladah. Itu juga darah istihadah. Bila nifas? Ni nak kira nifas. Dan bermula makna nifas itu. Ni makna dulu. Sebelum kita formula, makna dulu. Sekejap lagi baru kita tengok formula 3 formula dia. Dan bermula makna nifas itu darah yang keluar. Darah yang keluar. Bila darah keluar tu? Tu nak tahu bila tu. Jangan duk hantam ikut dam. Jangan duk kata darah yang mengiringi. Tu menggapu semua tu. Semua menjahanamkan syariat semua tu. Nanti panggil melingkupkan hukum. Ni ramai hari ni tuan-tuan, geng-geng dia melingkupkan hukum syarak. Apabila seorang buat keluar hukum macam tu, orang dengar, orang ingat, wow, itu rupanya. Wow, benda tak betul tu. Saya dah faham sebelum ni lagu lain. Dia dah pegang lah tak betul tu. Nak tengok ustaz TikTok. Saya ber-TikTok pun saya tak sembang pasal hukum dan TikTok tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ternampak gambar saya di TikTok, memang saya TikToker. Saya tak guna medan TikTok untuk berkuliah. Maksudnya mengeluarkan hukum. Ini tak apalah, ini memang kuliah. Ni apa nama ni, rakaman ni tak apalah ya. Ni memang kuliah betul. Kita pun tak guna TikTok untuk mengeluarkan hukum. Ada orang tuan-tuan yang seronok-seronok dalam TikTok, mentang-mentang dia orang panggil ustaz, cerita hukum yang merapu-rapu. Bayangkan tuan-tuan, TikTok hari ni medan anak-anak muda tuan-tuan, ramai di platform TikTok yang dengar hukum yang merapu dia tu. Tu kita kata dia adalah orang yang menjahanam dan melingkupkan hukum syarak. Dia reka hukum syarak yang tak betul. Nampak tak? Bahaya. Tengok darah. Bila tu keluar darah nifas tu, kemudian selepas daripada keluar semua, habisnya mana semua sekalian anaknya. Selepas keluar habis semua anaknya yang ada dalam rahim.
yang ada dalam rahimnya, rahim perempuan tadi, selepas keluar semua baby, ini baru separuh bau badan keluar, tak keluar lagi, darah dah keluar dah, tapi baby belum keluar lagi, baru keluar separuh, pinggang sekat pinggang duk tengah tarik pelan-pelan, darah pun keluar. Itu bukan darah nifas. Kita tarik keluar perempuan, mula-mula kepala dulu keluar, lepas tu sangkut di bahu, sangkut, darah dah keluar dah sikit-sikit. Itu bukan nifas. Ni prosah nak bagi keluar sangkut di bahu ni. Ingat mudah kita. Ini dah keluar-keluar, tak ingat pun ke ibu kita. Ibu bertaruh nyawa. Ni duk sangkut di bahu kita dulu ni. Bukan bahu sekarang ni. Dulunya sangkut di apa nama ni? Apa ni, laluan mak kita. Oh, dah besar dah tuan-puan, lupa kat mak. Punya banyak mana darah mak habis, banyak mana saraf mak putus, banyak mana orat-orat ibu kita dah rosak. Lepas tu jasa ibu tak boleh balas. Sangkut di sini, darah dah keluar. Itu bukan darah nifas lagi. Tarik dah berjaya, dah keluar bahu, tarik lagi, punggung besar sangat baby ni, sangkut pula di punggung, tak boleh tarik, kena tarik pelan-pelan sebab bontot baby ni besar sangat. Bayangkan 3.5 kilo tuan-puan nak keluar, darah dah keluar. Itu bukan darah nifas. Tarik lagi, last sekali kaki, belum keluar lagi, kaki belum, tapi darah dah keluar. Itu bukan darah nifas. Tarik keluar kaki, habis semuanya keluar, kakilah terakhir keluar. Selepas tu keluarlah darah. Itulah dia darah nifas, perkiraan pertama. Selepas keluarnya semua baby, maka keluarlah, menitiklah darah walaupun setitik, mula kira itulah darah nifas. Darah masa duk tarik baby keluar itu bukan nifas. Darah yang mengiringi baby bukan nifas. Apa panggil apa? Itulah dia darah istihadah, bukan darah wiladah. Wiladah bukan darah. Apa dia? Wiladah itu melahirkan anak, bukan darah sambil melahir. Itu yang silap itu. Wiladah darah. Mana ada darah? Pergi cari kitab mana ada darah. Dia je silap faham. Saya banyak dengar tuan-puan daripada asatizah kita, darah wiladah, darah wiladah. Orang tanya, mana darah wiladah? Darah yang keluar ketika mana keluarnya bayi, itulah darah wiladah. Apa hukum dia? Hukum dia tak boleh solat. Memang orang tak solat waktu tu. Dia pun pening juga tuan-puan. Pening-pening pun nak jadi ustaz juga. Tu orang tanya tu, panggil ustaz ni, apa kriteria dia yang boleh panggil ustaz ni? Bagus juga. Si artis tu tanya, kan viral 2-3 minggu ni, Adeline Ramli tu. Bagus juga soalan dia. Mudah-mudah nak panggil ustaz. Apa kriteria yang melayakkan you dipanggil ustaz? Memanglah tujuan itu dituju tu kepada ustaz dok tu. Tapi soalan ini boleh diguna pakai kepada semua asatizah lain. Sanawi katanya. Sanawi ni kan semua orang kita ni pun ada sanawi tu pan. Sakat sanawi nak panggil ustaz. Sakat sanawi tu pan tak tahu istilah haid nifas, tak tahu istilah balik, tak tahu istilah basic-basic, nak panggil ustaz dah tuan-puan. Tak keramai yang bakal akan menjahanamkan agama kita dengan sebab nama title dia. Artis tu pun pandai juga. Dia kata, apa kelayakan untuk dipanggil ustaz? Mudah-mudah orang nak panggil ustaz. Lalu dia pun jawab, saya sanawi. Bangga dia, saya sanawi, boleh panggil ustaz sanawi. Degree tak mesti panggil ustaz. Dan tak semestinya orang tak ada degree. Kalau dia ilmu dia tinggi, kita tak boleh panggil ustaz kerana degree dan sanawi, tuan-puan, diploma dan sebagainya bukan kriteria untuk panggilan. Tidak. Tapi ustaz ini dulunya, sekarang tak boleh panggil. Sekarang tak boleh panggil ustaz, tuan-puan. Sekarang ni panggil ustaz ni gelaran darurah, ustaz darurah. Tuan-puan panggil saya ni, tak nak panggil ustaz pun tak apa. Panggil apa-apa pun, nama saya ada nama. Panggil lah. Panggil bro tak apa, bro. Sebab saya ni kalau panggil ustaz tu bukan nisbah sebenar, bukan. Hanya darurah. Darurah ni terpaksa lah aku nak panggil apa. Sebenarnya boleh panggil lagi. Panggil nama lah, saya ada nama. Tak nak panggil nama, bro lah.
Bro, jom kelas bro. Kelas mana? Hari ni kelas Bro Azhar. Oh, kan standard bunyi tu. Sebab ustaz ini tinggi qualification dia tuan-puan. Untuk melayakkan gelaran ustaz, dia mesti menguasai ilmu lebih daripada basic. Bukan basic agama, bukan. Lebih daripada basic. Kena orang alim baru boleh panggil ustaz. Kalau dulunya kita hari ni tuan-puan, tak tahu wali wiladah pun panggil ustaz juga. Ada orang dulu tu pan, orang apa? Bukan orang dulu, barulah. Dia kata, dia ni degree, kenapa panggil ustaz kat dia ni? Cek tak ada degree dia kan, kenapa panggil ustaz? Oh, nampak tak? Punya apa nama ni, dia punya minda dia dah blur dah. Dia kata ustaz ni kalau degree pengajar Islam ke boleh panggil ustaz, master ke PhD panggil ustaz lah. Tiba-tiba tengok background dia, tidak ada background diploma pun, degree dan sebagainya, tidak ada. Kenapa panggil ustaz? Pergi pondok tuan-puan, sebab tu orang pondok tak panggil ustaz. Pondok tak ada degree. Oh, pondok mana ada diploma tuan-puan? Pondok tak ada, dia ada CD pondok lah. CD bukan sanawi, CD pondok, pengajian tinggi Islam. Kena ke CJ tuan-puan, pondok memang, dan budaya kami di pondok tuan-puan, jangan panggil ustaz. Yang senior ni, alim-alim ni panggil abang macam tu je. Yang senior tinggi-tinggi tuan-puan, alim-alim ni, senior ni. Oi, double degree lah. Kalau nak kena degree dia ni, double degree, double master, semua double. Tapi panggil abang je. Panggil abang. Saya dulu tuan-puan, tak ramai panggil ustaz di pondok saya. Ramai panggil abang je kat saya. Tak ada panggil bro lah, tapi kita moden panggil bro lah kan. Kita budaya baru sekarang ini panggil ustaz ni. Tok Guru tuan-tuan, Tok Guru ni ngarang kitab, ya Allah tuan-tuan ni 40-an kitab. Orang panggil lebay. Punya tak ada adab orang. Lebay. Saya pergi mengaji tuan-tuan, singgah makan teh, singgah kedai kopi. Dia tu dari mana ni? Saya kata, main mengaji dengan Tok Guru. Tok Guru mana? Tok Guru Cik. Oh, mau lepas cik. Dia tak bagi Tok Guru. Oh, lepas cik. Panggil lepas. Wajar. Tak nak bagi Tok Guru. Dia pun terkejut kita bagi Tok Guru. Oh, mau lepas cik. Ingat mari kita mana. Bunyi Tok Guru tu dia terkejut. Tu punya dahsyat orang kampung lah. Orang kampung ni dia tak kena barang. Punya alim tu tak hormat. Hormatlah panggilan. Takkan nak panggil lebay macam tu je. Dia Tok Guru besar. Tu kata, harga kita ni tuan-tuan, value kita ini dia bernilai pada orang yang tepat saja. Kita ni ada nilai pada orang yang tepat. Sebab itu kena cari the right person. Right person saja boleh menilai harga diri, value seseorang. Sebab tu kita jangan bimbang. Jangan harapkan kita ni disanjung, dipuja, dinilai, dihargai dan sebagainya. Baik, teruskan tuan. Kita nak ringkas, kita nak break dah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan nidam ni tuan-puan, kalaulah baby tu ada juzuk dalam rahim ibu dia, tertinggal juzuk, tertinggal jari, terpotong jari kaki, terpotong jari tangan, tertinggal dalam rahim, keluarnya darah belum nifas. Kalau tadi kita nak kira nifas, keluar baby. Kalau baby ada 2 orang, keluarnya baby pertama kembar, 2 jam baru keluar kembar yang kedua, 2 jam itu belum nifas, walaupun keluar darah, itu masih istihadah, wajib dia solat. Contoh tuan-tuan, keluar dah anak pertama, tiba-tiba sangkut ni anak kedua ni tak nak keluar lagi tuan-tuan, dia kembar 2 orang. Bila nak keluar, 3 jam baru keluar. 3 jam itu solat. Adakah wajib solat kalau kebetulan ada masa solat? Maksudnya kebetulan datangnya waktu solat, wajib solat. Ni duk keluar darah, itu bukan darah nifas, itu darah istihadah. Wajib buat dalam keadaan peraturan sahibud darurah. Tu kena tahu nifas. Ya, atau ni pula, dan ni pula tuan-tuan, kalaulah juzuk tadi baby, juzuk baby ni maknanya tangan dia, jari dia tertinggal di rahim ibunya, mesti dikeluarkan kesemuanya, barulah dikira nifas. Dan kemudian ini selepas darah yang keluar selepas
daripada keluar segala ini semua juzuk anak. Ni makna seorang yang ada dalam rahimnya, sama ada anak yang keluar itu hidup ataupun mati, sama ada yang keluar itu alaqah ataupun mudrah, sama ada yang beranak itu terbit ikut jalan biasa normal ataupun terbit ikut perut seperti operation, ini dibelah perut ibunya. Okey, settle. Dia bukan sahaja baby, bukan sahaja juzuk baby, bahkan alaqah ataupun mudrah bagi orang yang keguguran. Sama, orang gugur pun ada nifas. Dia punya makna sama. Keluarnya baby, keluarnya juzuk baby, keluarnya alaqah, keluarnya mudrah, baru dikira nifas. Selepas keluarnya baby, selepas keluarnya juzuk baby, selepas keluarnya alaqah, selepas keluarnya mudrah, baru keluar darah. Itu perkiraan darah ni nifas. Maka jika seorang perempuan itu bunting 2 anak, kita ekspreskan tuan-tuan, kita dah faham kita ekspreskan, dia nak cerita kira darah mula. Kemudian ia perempuan itu beranak, melahirkan seorang anak itu, maka keluar darahnya selepas beranak itu. Kemudian 10 hari atau sebulan beranak pula anak yang kedua. Lagi dahsyat tu buat sebulan, bukan 2 jam, bukan 3 jam. Anak pertama dia kembar ni, anak pertama keluar sebulan, baru keluar anak kedua. Jenuh menunggu sebulan, nak kena takkan tak solat. Tak solat lah, dia kata nifas. Nifas apanya? Ni dah keluar darah selepas bersalin. Dia duduk pahat umum tu, darah nifas ni keluarnya darah selepas bersalin. Ini bersalin baru seorang. Dia nak kena semua bersalin. Yang ni semua bahasa kitab dalam kitab setengah kitab lain tuan-tuan dia buat macam ni. Bahasa dia kata darah yang keluar selepas kosong rahim daripada anak. Dia kena kosong rahim daripada anak. Kalau anak 10 lah kena kosong rahim. Jangan kembar 10, kembar 2, kembar 3 sahaja. Kembar 2 kosong semua, dua-dua. Baru dikira. Kosong rahim daripada juzuk anak, kosong rahim daripada alaqah, kosong rahim daripada mudrah. Baru dikira darah nifas. Maka darah yang keluar sebelum beranak yang kedua itu bukan darah nifas. Bukan darah nifas. Dinamakan darah istihadah. Apabila isu macam ni tu, kita kena tahu hukum. Hukum dia wajib solat seperti biasa. Wajib solat seperti biasa. Wajib solat. Sebab apa? Sebab darah istihadah. Cuma tuan-tuan di sinilah berlakunya kes ataupun isu hadas wiladah. Sebelum dia solat mesti mandi wiladah terlebih dahulu. Wiladah kita dah sebut sebelum daripada ni tuan-tuan, hadas yang nama dia wiladah. Ada hadas dengan sebab jima, ada hadas dengan sebab keluarnya air mani. Itu banyak sebab-sebab hadas. Dan ada hadas dengan sebab haid, ada hadas dengan sebab nifas, ada hadas dengan sebab wiladah. Wiladah ni apa? Semata-mata lahirkan anak tanpa keluarnya darah nifas. Keluar darah itu bukan darah nifas, kerana masih ada lagi dalam kandungan itu baby, tapi dia dah bersalin kali pertama. Maka dia berhadas, dia berhadas. Inilah dia hadas wiladah, bukan darah wiladah. Wiladah bukan darah tetapi hadas. Kena betulkan fakta dari sudut syarah. Hadas wiladah bukan darah wiladah. Hari ini tuan-tuan, fakta yang telah diseleweng, jenayah yang banyak dilakukan oleh para asatizah yang tidak halusi dan tidak cermat di dalam mengeluarkan istilah. Mereka mengatakan darah wiladah, yang sebetulnya wiladah adalah hadas, bukan darah. Apabila keluarnya darah selepas daripada keluarnya bayi pertama, kerana dia ada kembar 2, sebelum nak keluarnya darah bayi yang kedua, maka dia dinamakan wiladah, dinamakan orang yang berhadas dengan sebab melahirkan anak, tapi belum keluar darah nifas. Kenapa? Kerana masih ada bayi di dalam kandungan. Ini isu yang kita nak nampak dengan jelas bagaimana kes yang berlaku isu wiladah tapi bukan darah nifas. Tapi kalau dah dia keluar tuan-tuan, dia keluar darah nifas, tak perlu mandi wiladah lagi, tak perlu.
Sebab gabungan hadas. Dia bergabung hadas wiladah dengan hadas nifas. Mandi bila? Mandi tunggu, mandi sekali je, serentak. Mandi nifas, dia terangkat wiladah. Boleh nak niat dua-dua boleh. Ketika tuan-puan, ketika akak-akak kita nak mandi wajib, mandi wiladah, mandi nifas, kita boleh niat aku mandi wiladah dan juga nifas. Boleh. Ataupun niat satu, aku mandi nifas, dia terangkat hadas wiladah. Habis tuan-puan, dan darah yang keluar kemudian daripada beranak yang kedua, itulah dia darah nifas. Darah yang keluar selepas daripada bersalin yang kedua itu, barulah dia darah nifas. Dan demikian lagi jika perempuan itu bunting seorang anak jua. Kita ekspreskan tuan-puan dah faham dia punya pendetailan itu. Ini dia nak detail sahaja. Dan demikian lagi, dan begitu juga macam masalah yang sebelum daripada ni, begitu juga ni samalah dengan kes sebelum daripada ni, perempuan mengandung 2 anak. Ini mengandung seorang anak, sama je. Jika perempuan itu bunting, iaitu mengandung seorang anak jua, kemudian selepas ia beranak, selepas ia melahirkan anak dan keluar anak itu, tetapi anak dah keluar, tetapi ada satu jari anak itu putus, tiada keluar, jari berada dalam rahim, mana juzub lah. Maka lepas beranak, yang lepas melahirkan anak itu, maka perempuan itu keluar darahnya. Adakah darah nifas? Bukan. Maka darah itu bukan nifas, kerana belum keluar habis segala juzub anaknya. Habis. Penutup tuan-puan, formula. Okey, kita tutup dengan formula, ekspreskan. Sebab kita dah tahu formula pertama, sekurang-kurang itu masa minimum nifas dan masa maksimum nifas dan juga masa normal nifas. Masa minimum nifas tuan-puan 1 minit. Satu lahzah, 1 saat. Sedetik, 1 saat. Tak. Maksud 1 titik. Tak ni dikeluar setitik, itu dikira nifas. Dia sangat pendek, 1 lahzah, 1 saat. Masa maksimum dia 60 hari 60 malam, masa normal dia 40 hari. Itu sahaja, mudah. Bermula sekurang-kurang nifas, bermula masa minimum nifas itu ialah 1 lahzah, yakni 1 saat. 1 lahzah ni 1 detik, iaitu 1 saat. Badal dia apa 1 saat ni? 1 titik. Kalau keluar menitik, ni umumnya dia keluar tak menitip lah. Ini nak cerita bagi mudah faham. Dan masa maksimum sebanyak-banyak nifas 60 hari dan 60 malam. Okey, dan yang ketiga, dan darah yang putus-putus. Darah yang putus-putus dalam tempoh 60 hari tu. Darah yang putus dalam lingkungan ni, dalam tempoh 60 hari 60 malam itu, darah nifas. Darah nifas tu koi, jika tiada ada masa putusnya, berhentinya. Putus ni mana berhenti tu Pak? 15 hari 15 malam. Okey, itu formula dia. Jadi maksimum 60 hari. Jadi dia nifas bukan 60 hari datang non-stop. Dia berhenti. Dia berhenti tu, tak kisahlah 2 hari berhenti, sambung hari ketiga, 2 hari berhenti, sambung pula hari keempat, 2 hari berhenti, ataupun 5 hari berhenti. Tak kisah berapa hari berhenti, dikira nifas. Cuma kena ingat, maksimum dia berhenti. Kalau berhenti cukup 15 hari baru datang balik, itu bukan nifas, itu perkiraan haid balik. Sebab itu dalam nifas mungkin ataupun boleh jadi haid. Saya ulang tuan-puan, ini tempat-tempat yang perlu kita alert. Kalaulah dia dalam tempoh nifas, contoh dia datang nifas hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-10, 10 hari datang nifas, 11 hari stop. Itu hari ke-11 stop, ke-12 tak datang, ke-13 tak datang, ke-14 tak datang. Bila dia stop cukup 15 hari, tak boleh kira nifas. Tapi kalau dia stop tak sampai 15 hari,
Dia stop setakat 2 hari, dia stop setakat 3 hari, dia stop setakat 4 hari, baru dia datang balik. 5 hari dia datang balik, 10 hari dia stop panjang, datang balik, nifas lagi. Jangan dia stop darah sampai 15 hari. Kalaulah dia stop cukup 15 hari, hari yang ke-16 itu kena nilai haid, bukan lagi nifas. Baik. Dan jika ada masa putus 15 hari 15 malam, dia hurai lagi, maka darah yang kemudian itu ialah darah haid. Tu darah haid. Jika ada darah haid ni, jika cukup 24 jam, dan jika tiada, jadi tak cukup 24 jam, maka itu darah istihadah. Dalam nifas tu, dalam tempoh 60 hari itu boleh jadi haid, boleh jadi istihadah. Dan demikian lagi, habiskan tuan-tuan, kita dah nak break sepatutnya, tapi kita nak, oleh kerana ringkas sangat, nanti kita akan break, kita akan mula lewat sikit. Dan demikian lagi, jika perempuan itu beranak, tiada datang darah selepas beranak. Dan ketika lepas 15 hari 15 malam baru datang darah. Mari itu mana? Baru datang darah. Maka jawab, maka iaitu darah haid. Darah haid itu jika cukup 24 jam. Dan jika tiada ada, jika tak cukup 24 jam, maka itu darah istihadah, bukan nifas dan bukan haid. Sama juga tuan-tuan, teori tadi, formula tadi digunakan untuk dua isu ini. Isu pertama dalam tempoh 60. Dalam tempoh 60, nifas tu 60 hari. Sebab formula pertama kita tahu, paling pendek, paling minimum nifas 1 saat, sedetik. Setitik pun dah kira nifas. Paling panjang nifas 60 hari. Masa stop dalam 60 hari itu dikira nifas. Stop berapa banyak. Cuma ingat, teori dia, jangan dia stop cukup 15 hari. Tak boleh. Kalau nifas itu berhenti lama sangat dalam tempoh, walaupun dalam tempoh nifas, dia tak boleh berhenti 15 hari. Kalau 14 tak apa lagi. Suci 15 hari, datang balik, itu dikira haid. Itu dikira haid. Ataupun isu yang kedua dia nak kira ni, begitu juga ni, sama juga isu ni. Isu kedua apa? Dia tak datang terus. Selepas beranak tuan-tuan, selepas melahirkan baby, keluarnya baby kering. Faras perempuan itu sikit pun tak ada darah. Bila? Sampai bila kering tu? Kalau kering sampai 4 hari, hari kelima, itu nifas. Kering sampai ke 10, itu nifas. Kering jangan cukup 15. Kalaulah kering cukup 15 hari, hari yang ke-16 tu baru datang, itu bukan nifas. Itu kena tengok perkiraan haid balik. Cukup 24 jam kira haid, tak cukup 24 jam tak dikira haid, kira istihadah. Tu dia mudah, hanya tu. Mudah tu ingat angka. Habis. Dan demikian lagi darah yang keluar selepas masa sebanyak-banyak nifas. Ni mudah lagi. Sebab lebih daripada 60 hari. Dan putus darah, walaupun sedikit, walaupun satu lahzah masa putusnya, maka darah yang datang selepas putusnya itu ialah darah haid. Selepas dia putus tu, selepas habis masa 60 hari. Jika ada 24 jam dan jika tiada 24 jam, maka iaitu darah istihadah. Sama juga, iaitu darah datang selepas maksimum, masa maksimum. Adapun darah yang keluar selepas darah masa sebanyak-banyak nifas, yang berhubung dengan darah nifas, tiada putusnya, maka iaitu darah istihadah. Ini lain. Dia bersambung tuan. 60 tu ada darah, 61 pun ada. Dia sambung direct. Dia tak putus walaupun sikit. Bukan darah haid dan bukan darah nifas. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-puan, kita akan sambung bulan depan atau minggu akan datang ini tajuk baru, iaitu fardu mandi. Kita akan belajar tata cara mandi secara sempurna. Kita dah mandi setiap hari, tapi kita tak nak tahu manual mandi yang sebenar, yang diperuntukkan di dalam sistem syariat kita. Kita mandi itu ikut dam kita. Mandi ada nama mandi kerbau lah, macam-macam lah mandi. Macam-macam mandi nama ni, sebab dia mandi ikut dia. Kena mandi ikut syarak. Mandi ikut syarak ni, sebotol air pun boleh nama mandi.
Kita kena 2 baldi 3 baldi pun nama mandi. Cak kita tak syarat tak? Syarat ni pun boleh nama mandi. Ni. Boleh nama mandi. Nanti kita akan belajar insya-Allah bulan depan ni, minggu yang ketiga ni, minggu keempat ni, iaitu fardu mandi. Macam biasa tuan-puan, kita break 20 minit Kita break 20 minit. Kita masuk pukul 11 lebih kurang dah 11.05 minit. Kita lebih lajak sikit, masuk 11.05 minit ataupun 11.10 minit tuan. Untuk sambung 2 kitab lagi, wallahu a'lam. Kalau bab haid nifas ni mungkinlah kita tak ada soalan tuan-tuan, oleh kerana kita jarang haid. Orang perempuan tu mungkin dia tak soalan banyak sangat, tak tahu nak tanya. Kalau orang lelaki ni tak perlu buka soalan, tak tahu nak tanya apa.